Okay, so bab 9 ni penyelesaian segitiga. So kita ada petua sinus, maksudnya formula ini. So untuk menggunakan formula ini, kamu perlu tahu kita ada segitiga dengan bucu A, B, C. So kalau sini bucu A, so sudut ini kita panggil sudut A. Sudut A. Kalau sini bucu B, sudut ni sudut B. Sudut B ya. Kalau sini bucu dia C, sini sudut C. Okey, untuk sisi pula, yang A, B, C huruf kecil ni ialah panjang sisi dia. Untuk sisi, kalau bucu sini bucu A, sisi bertentangan tu sisi A huruf kecil. Kalau ini bucu B, sisi bertentangan tu sisi huruf B, huruf kecil B. Ini bucu C, sisi bertentangan tu panjang sisi C. So petua sinus ni dia cakap dia hubung kaitkan ABC ni. So kita boleh guna sisi ni bahagi dengan sin sudut A. Sin sudut A. So maksudnya panjang sisi bahagi sin 52 contohnya. B ni panjang sisi bahagi dengan sin sudut B 39. So kalau kita ada panjang sisi C, boleh bahagi dengan sudut C di sini. Okay, so contoh. Okay, mungkin sebelum contoh kita tengok ni dulu. Kalau kita buat secara terbalik pun boleh. Kita buat sin sudut baru bahagi dengan panjang sisi. Sin sudut B bahagi panjang sisi B, sin sudut C bahagi panjang sisi C. Terbalik pun boleh. Okay, tengok kegunaan dia. Biasanya kita guna formula pertama ni untuk cari panjang sisi. Dan biasanya kita guna formula bentuk ni untuk cari sudut. Untuk cari sudut lah. So bila kita boleh guna petua sinus, sini ada cakap lah. So tapi sebelum kita tengok ni, kita tengok satu contoh dulu. Diberi dua sudut dan satu sisi. Ada dua sudut, ada satu sisi. Bagi segitiga ABC, cari sudut dan dua sisi yang tidak diketahui. Cari sudut, maksudnya cari sudut ini dan cari dua-dua sisi ini. Okay. So kita guna petua sinus. Nak cari sisi, kita guna yang atas ni. Sebab sisi di atas senang. Okay. So katakan saya guna formula di atas dulu. Nak cari A ni. Okay. So kita buat A bahagi sin sudut A 52. Lepas tu B bahagi sin sudut B 39. Lepas tu C 11.7 bagi sin sudut C. Itu petua sinus lah, bentuk pertama. Bila sudah guna ni, kita nak cari ABC pula. Bila kita nak cari ABC, kita perlu bentuk persamaan. Sini ada 3 pecahan. Kita perlu ambil mana-mana 2. Mungkin ini dengan ini ke, atau ini dengan ini ke, atau ini dengan ini untuk cari apa yang kita nak cari. Okay, so kita tengok dulu untuk keadaan sebegini. Nak cari sudut dan dua sisi yang tidak diketahui ya. Okay, so kita nak tengok yang mana kita nak guna ni. Okay, katakan saya tengok dua-dua ni dulu. So saya tuliskan A sin 52 sama dengan B sin 39
Lepas tu saya darab silang. Darab silang lah. Okey. Sebelum tu saya terfikir satu konsep yang kita boleh guna dengan senang. Saya buat di sini ya. Kita tahu dalam satu segitiga ni jumlah sudut dia 180. Ya, jumlah sudut 180 ah. Kalau macam tu kita nak cari sudut C ni senang saja. Sudut C ni sama dengan 180 tolak dengan 52 tolak 39, dapatlah sudut C. Dapatlah sudut C. 180 tolak 52 tolak 39, dapat 89. Itulah sudut C. 89. Okey, sekarang saya masukkan sudut C ni ke sini. Okey, katakan saya padamkan sudut C ni. Saya tukar ke 89. Kita sudah tahu sudut dia. 89. Kalau keadaan kita sebegini, nak cari A, kita lebih senang kalau kita guna ini sama dengan ini. Sebab kalau kita guna ini sama dengan ini, ada dua anu di sini yang kita nak cari. So, kalau saya samakan ini dengan ini, senang saja nak cari A. Pindah sin 52 ke sana, boleh cari A. Okay, so saya tukar sikit sebab keadaan kita sudah berlainan sekarang. Okay, so saya samakan pecahan pertama tu dengan pecahan ketiga. So nak cari A, kita pindahkan sin 52 ke sini, darab 11.7 sin 89 darab dengan sin 52. Dan kita kirakan so dapatlah panjang dia 11.7 sin 52 bahagi sin 89. Panjang dia 9.221. Okey, nak cari B pula. Kita samakan pecahan kedua dengan pecahan ketiga. Okay, so kita dapat B bahagi sin 39 sama dengan 11.7 sin 89. Okay, sekarang nak cari B, saya hanya perlu pindahkan penyebut ke sebelah kanan. 11.7 bahagi sin 89 darab sin 39. Okay, dan tekan kalkulator. Okay, kita dapat 7.364. So itulah dia. Okay, so sekarang kita tengok, selepas kita tengok contoh di sini ya, sekarang kita nak tengok dalam keadaan apa kita boleh guna petua sinus. Dia cakap di sini, petua sinus digunakan untuk menyelesaikan segitiga apabila dua sudut dan satu sisi diketahui. Contohnya ni, kita tahu dua sudut dan kita tahu satu sisi, kita boleh guna petua sinus. Dua sisi dan satu sudut bukan kandung diketahui. Okey, apa maksud bukan kandung ni? Tengok contoh ah. Dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okey. Contoh di sini. Contoh di sini semua keadaan pertama. Dua sudut dan satu sisi. Tengok. Dua sudut, satu sisi. Dua sudut, satu sisi. Dua sudut, satu sisi. Okey. Keadaan kedua di mana kita boleh guna petua sinus. Contoh. Kita ada satu segitiga. Kita tahu ini 4 cm. Ini 7 cm. Dan
sudut terkandung ialah sudut di tengah-tengah ni. Okay. Kita tak tahu ini. Kita tahu sudut bukan kandung. Sama ada ini atau ini. Kita tahu. Contohnya, saya tahu ini 35. Kita boleh guna petua sinus dalam keadaan ini. Okay. So, petua sinus ni boleh digunakan dalam kedua-dua keadaan ni. Dua sudut satu sisi atau dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Kita boleh guna. Caranya, kita buat persamaan dan kita tengok macam mana nak selesaikan persamaan selepas kita membentuk dia. Biasanya kita nak selesaikan, kita ambil satu pecahan sama dengan mana-mana satu. So, kita buat macam tu. Okay. So, contoh lagi ya. Dalam segitiga ABC diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Ini keadaan kedua di mana kita guna petua sisi tadi. Petua sinus. Okay, cari sisi dan dua sudut yang tidak diketahui. Okay, so ini contoh kita. Ada dua sisi, sudut kandung di sini. Kedua-dua ni sudut bukan kandung. So, dalam keadaan sebegini, kita boleh guna petua sinus. Kita buat persamaan dulu. So, kalau ikut persamaan kita, A bahagi sin A. So, A itu 7.4. Sin A itu sin 44. Lepas tu, B bahagi sin B. B 6.3, sin sudut B tak tahu. Okay. Lepas tu kita guna C bahagi sin sudut C. Okay. Bila kita tengok keadaan ini ya, ini kita tahu semua maklumat. Ini tak tahu B. Ini dua-dua pun tak tahu. Okay. So, saya samakan ini dengan ini dulu. Kita nak cari sudut B. Okay. So, 7.4 sin 44. 6.3 sin B. So, saya nak darab silang. Atau saya nak buat dia terbalik. Dua-dua belah jadi terbalik. Sin 44 bahagi 7.4, sin B bahagi 6.3. Dua-dua belah buat dia terbalik sekaligus. Sekarang okay, so kita sambung. Saya darab silang 6.3 ni darab ke sin 44. So kita dapat 6. Kita dapat 6.3 darab sin 44 bahagi 7.4 sama dengan sin B. Lepas tu kita tekan calculator. Darab sin 44 bahagi 7.4. Okey, so sin B kita dapat 0.591314. Lepas tu saya sambung sini. Nak cari sudut B ni, kita pindahkan sin ke sebelah kanan, dia jadi sin negatif 1. Lepas tu kita tekan calculator. 36.3
Dapat sudut B. Bila dapat sudut B ni, senang sikit. Sentiasa ingatlah, bila kita dapat dua sudut, sudut ketiga kita boleh cari dengan menggunakan 180 tolak kedua-dua sudut yang kita sudah tahu. Macam ni. Dan kita dapat sudut C. Sudut C kita 99.7. Bila dapat sudut C ni, sekarang kita boleh teruskan. Saya boleh guna ini sama dengan ini. Sudut C sudah tahu 99.7 di sini. Boleh cari sisi C pula. Okay, so kita sambung di sini. 7.4 bagi sin 44 sama dengan sisi C bahagi dengan sin 99.7. Sisi C dapat dicari. Okay, kita hanya perlu darab ini ke sebelah atas dan kita dapat 7.4 sin 99.7 bahagi sin 44. Okay, kita akan dapat 10.5. So inilah dia betul sinus. Okay, kita teruskan. Okay, kita tengok contoh di sini pula. Cari tinggi T bagi setiap segitiga ABC berikut. Okay. Seterusnya, tentukan bilangan segitiga yang dapat dibentukkan. Okay. So, kita tengok contoh di sini. Sudut A sama dengan 40 darjah. Inilah dia, sudut A. Sudut C sama dengan 5.2. Sudut C. Okay, bayangkan A, B, C. Ini pucuk C di sini ya. So, sudut C 5.2. Panjang sisi A 3.1. 3.1 So, maksudnya bila kita tengok maklumat di sana, mungkin kita pun tak tahu banyak sangat. Kita buat satu segitiga A, B, C, dan selepas tu ini 40 lah, kalau ikut maklumat yang diberi ya. Ini 40 di sini. Panjang sisi C, ini sudut C. So, ini panjang sisi dia 5.2. Sini 5.2. Sudut A 3.1. Okay. Dia nak kita cari tinggi T. Nak cari tinggi segitiga. Maksudnya cari ini. Okay. Kita nak cari ini. Kalau nak cari itu, kita perlu fikir macam ni. Ini ialah segitiga tepat. Segitiga tepat ni kita boleh guna formula yang kita sudah belajar sebelum ni. Sin sama dengan sisi pertentangan bagi sisi hipotenus. Boleh guna formula ni. Di mana sisi pertentangan tu tinggilah segitiga. Okay. So, maksudnya sin 40 darjah sama dengan tinggi. So, bayangkan ini segitiga yang kita bincangkan. Sudut 40, ini sisi pertentangan, ini hipotenus, ini sisi bersebelahan. Okay. So, pertentangan ialah T, hipotenus ialah 5.2.
So kalau kita nak cari T, kita perlu darabkan 5.2 ke sebelah kiri. Dan kita dapat T sama dengan 5.2 sin 40 darjah. Itu sebab kita dapat jalan kerja macam ni. Okay. Jalan kerja kita dapat tinggi 3.342. Okay. So, kalau kita dapat tinggi 3.342 sekarang, dia cakap macam ni pula. Seterusnya, tentukan bilangan segitiga yang dapat dibentukkan. Okey, kalau ini 3.342, kita perlu berbanding dengan sisi A di sini. Kalau sisi A dia kurang daripada tinggi segitiga ni, maka tiada segitiga terbentuk. Okay. So, tak dapat dibentuk. Segitiga tak dapat dibentuk. Sebab tak cukup panjang untuk sampai sini. Tak cukup panjang untuk sampai sini. Sebab sini pun sudah 3.342. Lebih panjang daripada ini. Ini tak cukup panjang untuk sampai bucu C ni. Tak boleh membentuk satu segitiga. So itu apa yang dia tanya. Okay. So kalau sisi ini cukup panjang, dia boleh buat segitiga. Okay. So kita tengok satu contoh lagi. Sudut A kita 30. C kita 8. Okay. So mula-mula kita tak tahu apa-apa, kita buat satu segitiga seperti biasa saja. So, katakan sini A, sini B, sini C. Dia cakap sudut A 30. Kita letak sini 30. Dia cakap C ni 8. Sinilah 8. Dia cakap sisi A 4 cm. Ini 4 cm. Okay. So, sama juga kita nak cari tinggi segitiga ni dulu. Cari tinggi ni. So, nak cari tinggi ni, kita buat satu segi tiga tepat. Dan kita guna sin sekali lagi. Sin sama dengan sisi pertentangan sama dengan bahagi hipotenus. Itu formula untuk sin. Formula ni formula asas. Ini bukan petua sinus. Ini formula asas dia. Sin 30 darjah sama dengan O ni opposite Opposite maksudnya tinggi dia. Dan hipotenus tu 8. So nak cari T 8 ni kena darab sini. So kita dapat 8 sin 30 sama dengan T sama dengan 4. Itu sebab ada jalan kerja macam tu. Kalau tinggi kita sama dengan 4 ni, maksudnya segitiga kita, kalau T sama dengan A maksudnya segitiga kita sebenarnya macam ni. 4 ni boleh membentuk tinggi segitiga tersebut. 30. Ini C, ini B, ini A. So, itulah dia. Mula-mula kita tak tahu C ni boleh buat segitiga atau tak boleh. Kita tak tahu dia cukup panjang ke atau tak cukup panjang. So, kita kena cari tinggi dulu. Kalau tinggi itu lebih daripada ini, so ini tak cukup panjang lah. Kalau ini sama dengan ini, maksudnya nak buat segitiga, panjang sisi ni perlu menjadi tinggi segitiga. Boleh bentuk satu segitiga. So itu dia.
Kita sambung pula keadaan ketiga. Sama juga. Keadaan ketiga ni, mula-mula kita tak tahu segitiga kita boleh buat maklumat tersebut boleh membentuk segitiga atau tak boleh, kita tak tahu lagi. So kita buat seperti biasa dulu. Sini 50, sini panjang sisi 6.2, panjang sisi 7.5. Kita tengok T ni, guna segitiga tegak ni, kita guna sin sudut 50 darjah sama dengan T bahagi 6.2. Nak cari T, ini kena darab sini, 6.2 darab sin 50, dapat T. T kita dapat 4.749. So maksudnya ini 4.749, tetapi ini lebih panjang daripada ni. So kalau sisi A kita lebih panjang, okay, kalau A lebih panjang daripada C, okay, dia membanding ini dengan ini. Okay. Mula-mula kita banding ini dengan ini dulu. Kalau 7.5 lebih panjang daripada ini, maksudnya kita boleh cukup panjang lah untuk membentuk segitiga. Okay. Dan selepas tu kita banding ini dengan ini pula. Banding A dengan C pula. Kalau A lebih daripada C, okay, A lebih daripada C, maksudnya kita boleh membentuk satu segitiga. Boleh membentuk satu segitiga. Okay, so kita ada satu keadaan lagi. Ada banyak keadaan. Okay. Ini keadaan keempat. Keadaan keempat ni, sudut A 50. Okay, kita buat seperti tadi ya. Ini 50. Ini A, B, C. Ini 6.2. Ini 5.9. Kita cari T ni pula. T di sini. Kita guna segitiga tegak. Kita guna sin atau sin 50 sama dengan T bahagi 6.2. Cari T. 6.2 sin 50 darjah. Dan kita dapat T. Nilai kita 4.749. Okay. Dan selepas tu kita banding tinggi ni dengan ni. Kalau ini lebih panjang daripada ini, maksudnya dia cukup panjang untuk sampai ke bucu C. Dan selepas tu kita banding ini dengan ini pula. Kalau ini lebih pendek daripada ini, tengok dia cakap macam ni ya. So A ni kurang daripada C. A kurang daripada C. Tapi A ni lebih panjang daripada T. So kalau keadaan dia macam ni, kita boleh membentuk dua segitiga. Segitiga pertama macam ni. Segitiga kedua macam ni. So 5.6 ni boleh pindah sini. So kita guna kompas untuk cari
pucuk C yang kedua ni. Bayangkan kamu guna kompas kan. Jarum kamu letak di sini, pensel letak di sini, pusingkan kompas kamu. So, kamu buka sepanjang 5.6 cm lah. Lepas tu pusing sampai sini. Sini pun 5.6 cm. Yang BC 2 ni 5.6 cm lah. Boleh bentuk 2 segitiga. Okay. So dia ada banyak keadaan. Bila kita tengok macam agak rumit lah. Okay. So kita buat satu kesimpulan lah daripada keempat contoh yang diberi di situ. Okay. So keadaan pertama, kita diberi sudut A, panjang sisi C dan panjang sisi A. Okay. Keadaan pertama, kalau T kita cari T kan. Kalau T kita lebih besar daripada A, maksudnya dia ada segitiga yang dapat dibentuk. Ini keadaan pertama. So keadaan pertama ni tak cukup panjang lah. Itu yang saya cakap tadi. Tak cukup panjang untuk membentuk segitiga. Dan selepas tu saya buat keadaan kedua di sini. Untuk keadaan kedua, kita cari T, dan lepas tu kita dapati kalau T kita sama dengan A, maksudnya satu segitiga dapat dibentuk. Kita panggil segi itu segitiga tegak. Keadaan ketiga, kalau T kita kurang daripada A, T kita kurang daripada A, kita ada dua keadaan. Okay. Keadaan pertama, A kita lebih besar daripada C. Keadaan kedua, A kita kurang daripada C. Kalau A lebih besar daripada C, kita boleh bentuk satu segitiga. Satu segitiga dapat dibentuk. Kalau kurang daripada C, dua segitiga dapat dibentuk. So, ada 4 keadaan sebenarnya. Okay, so 4 keadaan lah. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. 4 keadaan. Okay, so kamu perlu buat latihan lah, dan kamu cuba lukiskan dan bayangkan. Nanti baru tahu apa itu. Okay, so kita tengok bahagian seterusnya. Bahagian ini pula, bahagian D. Dalam segitiga ABC diberi sudut A, sisi A dan C. Laka dua buah segitiga yang mungkin terbentuk. Seterusnya cari sudut dan sisi yang tidak diketahui. Okay, so maksudnya dua segitiga dapat dibentuk. Dia keadaan sebegini. So A ni kurang daripada C. Tinggi dia paling kecil. Okay, maksudnya tengok sini, A tu kurang daripada C. Okay, dan kita cuba lukiskan.
lakar saja. Lakar maksudnya kalau nak lakar ni kita tak perlu ikut tepat-tepat lah panjang sisi dia ya, lebih kurang saja. Kita lakar macam ni ya. Kita buat satu segitiga seperti biasa. Ini A, ini B, ini C. Dan kita masukkan maklumat dulu. 47. Sisi A tu 7.6. Sisi C tu 9.2. Okay. Lepas tu kamu bayangkan kita guna kompas. Kompas tu ada satu jarum dan satu pensel. So jarum letak sini. Pensel letak sini. Maksudnya kita buka sebesar ni. Sebesar ni ya. So saya cuba lukiskan agak-agak lah. So ini okey. Ini kompas saya. Jarum di situ. Lepas tu kompas saya buka macam ni. Pensel di sini. Ini pensel saya. So saya buat satu kompas dan saya pusingkan kompas saya dan dia akan sampai di sini pula. Okay, bila dia sampai ke situ, itulah tempat di mana segitiga kedua dapat dibentuk. Segitiga kedua yang dapat dibentuk ialah segitiga ni, yang warna biru ni. Itulah dia. Dan kita panggil ni C2. Yang tadi tu C1. Dapatlah dua segitiga. So kita boleh lukiskan dia secara berasingan kalau nak jelaskan lah. Yang pertama tu macam ni. 9.2, 7.6, ini B, ini A, ini C1. Yang kedua ni berwarna biru macam ni. .9, ini 9.2, ini A, ini C2, ini B. Dua segitiga dapat dibentuk. Okay. Seterusnya cari sudut dan sisi yang tidak diketahui. So kita belum tahu lagi banyak sisi dan sudut lah. Apa yang kita tahu saya tuliskan dulu. Kita sudah tahu ini 47. Dua sudut dan satu sisi tak tahu lagi. Segitiga biru ni sama juga. Ini 47 kita sudah tahu. Sudut kita yang lain tu kita tak tahu lagi. Okay, saya bahagikan case kita kepada case 1 dan case 2. Okay, so kita buat di sini. Untuk case 1 ni, nak cari sisi yang lain dan sudut yang lain, kita perlu guna petua sinus. Petua sinus kan. So kita guna 7.6 bahagi sin yang sudut pertentangan 47 sama dengan 9.2 bahagi sin C1. Dan kita cari sudut C1 dulu. Okay, kita darab silang. Ini darab dengan ini darab dengan ni. 7.6 sin C1 sama dengan 9.2 sin 47 sin C1 sama dengan
sama dengan ni. Okay. Kita cari sudut C1 dulu. Okay. Sin C1 kita dapat 0.8853. Okay, sekarang saya songsangkan sin kita. Jadi sin songsang macam ni. Dan kita tekan calculator. Kita dapat 62.29. So, sudut ni untuk sudut bagi segitiga di case pertama ni, sudut di sini. Kalau nak cari sudut di sini, kita hanya perlu ambil keputusan ni dan kita ambil 180 tolak dengan ni. Tolak dengan ni ya. So, mungkin kamu fikir kenapa C2 boleh cari dengan cara tu 180 tolak ini kita boleh dapat sudut untuk C2 tu yang segitiga warna biru tu. Okay, so saya carikan dulu dan selepas tu saya jelaskan kenapa ini boleh berlaku. Itulah C2. Okay, so sebab kita boleh buat macam tu, kita boleh tengok segitiga yang bergabung ni, yang merah dan biru ni bergabung bersama-sama. Okay, so kita dapat sudut ni 62.29. Okay, dari sini kita dapat tahu. Okay. Lepas tu jangan lupa 7.6 ni di sini. Yang BC2 ni panjang sisi dia pun 7.6. So maksudnya ini segitiga sama kaki. Ini dan ini sama. So ini BC2 C1 ni segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ni sudut bawah ni sama. Sini 62.29, sini pun 62.29. Saya labelkan dulu. 62.29. Kalau sini 62.29, nak cari sini pula, kita guna 180 tolak ni. Dapatlah ni. So itu sebab kita boleh buat macam tu, 180 tolak 62.29, dapatlah ni. Okay. So kalau kita tak tengok gambar aja tu, kita boleh tahu dengan guna cara trigonometri ya. Dalam graf kita ada ASTC ya. Okay. Sin kita positif di sini dan sini. So dari kalkulator kita dapat sudut di sini. Dan nak cari sudut yang lebih daripada 90 tu, sudut cakar. Sudut cakar kita guna 180 tolak. So ini untuk C1, ini untuk C2. Ini cara ni pun boleh juga. So kalau kita tak mau guna gambar raja seperti ini, kita boleh guna cara ni. Boleh ambil dua sudut. Kalau sin kita positif, kita boleh ambil sudut pada bahagian A ni. Ini nilai dia. Nak ambil sudut dari bahagian
kedua ni kita guna 180 tolak sudut ini. 180 tolak ini dapatlah sudut pada bahagian kedua ni. Ada dua cara. Okay. So selepas tu kita sudah tahu sudut, kita sudah tahu, tengok sekarang kita sudah tahu ini 62.29. Kita pun sudah tahu ini 117.71. Okay. So apa yang kita tak tahu lagi, sudut B. Okay, sudut B ya. Ini case 2, saya label dulu. Okay. Untuk case 1 ni, kalau kita nak cari sudut B, kita hanya perlu guna 180 tolak 47 tolak 62.29. Sudut yang laki itu sudut B. Dapat 70.71. Untuk segitiga kedua tu, nak cari sudut B, cara dia sama, 180 tolak 2 sudut yang diberi, yang kita sudah tahu tu. Kita tolakkan. Dapat 15.29. Okay. So sekarang kamu bayangkan, kita sudah tahu sudut di atas ni, sudut B 70.71, dan kita sudah tahu sudut B untuk segitiga berwarna biru ni 15.29. So kita sudah tahu semua sudut, tinggal satu sisi saja yang belum dicari. So sisi itu kita panggil sisi B. Sisi B ya, maksudnya yang bawah ni, sisi B. Yang bawah ni belum dicari, ini pun belum dicari. Okay, nak cari B pula. So kita guna, katakan kita tengok segitiga berwarna merah dulu. Nak cari B, kita guna petua sinus, sin 70.71 bahagi 7.6 bahagi sin 9.2. Boleh cari B dengan senang. 7.6 sin bagi ni. Dapatlah panjang sisi dia. Sekejap. 7.6 darab sin bahagi sin ini salah letak, yang bawah tu sin 47 dapat B sebagai 9.808. Itu B untuk segitiga berwarna merah. Sekarang kita tengok segitiga berwarna biru tu, kita nak cari B dia, sisi di bawah tu. Cara dia sama saja, petua sinus. B bahagi dengan sin 15.29 sama dengan 7.6 bahagi sin 47. Nak cari B, yang bawah tu darab ke sebelah kanan bahagi dengan sin 47. Okay, so bila kita bahagi, kita boleh
dapat 15.29 bagi sin 47. So dapatlah panjang yang kecil seperti lukisan kita, pendek saja sisi itu. Inilah jawapan kita. Okay. So inilah cara dia. Agak rumit juga sebenarnya. Okay. So kita teruskan. Semua ni kamu boleh cuba. Okay, kita tengok ni pula. Dengan menggunakan petua sinus, cari nilai theta. Cari ni. Dan nilai x panjang ni dalam setiap lajah berikut. So kita tengok ni macam ada dua gabungan segitiga. Sini ada segitiga kecil, sini ada segitiga yang besar. Okay, so untuk buat soalan ni, kita nak cari sudut di sini dan panjang sisi di sini. So maklumat yang kita ada ini dan ini. So kalau saya tengok macam tu, saya cari apa yang saya tahu dulu. Saya boleh cari ini dengan senang sebab ini segitiga yang kita ada. 180 tolak ini dapatlah ni. Saya cari itu dulu. Yang lain kita fikir nanti. Sudut B sama dengan 180 tolak 72 tolak 68. Dapat 40. Okey. So sini 40. Dan kita boleh cari theta. Kamu tengok segitiga yang paling besar ni, ABD. Kita boleh guna petua sinus secara terus. Ini 5.9 bagi ini 7.4 bagi ini. Okay, petua sinus. Saya buat terbalik lah. Saya buat sin theta bahagi dengan 7.4. Lepas tu sin 40 bagi 5.9. Boleh cari sin theta secara terus. Sin 40 bagi 5.9 darab 7.4 dapat ini. Lepas tu kita boleh songsangkan sin kita dan kita dapat sudut kita sebagai 53.73 darjah. Itu sudut yang kita nak cari. Sudah dapat. Bila dapat sudut tu, okey, saya masukkan dulu. Kalau kamu tak mau letak jawapan dalam bentuk perpuluhan, kamu boleh tekan kalkulator, tekan butang ni. Ada macam ni punya. So kalau tekan tu, dia akan tukar 53, 43, 37, 55. Dia macam ini darjah, ini minit, ini saat. Okay, so kita tahu 1 minit ada 60 saat. So kalau dia lebih daripada separuh maksudnya 30, lebih daripada 30, kita boleh bundahkan dengan tambah 1 di sini. Kalau ini lebih daripada 30, boleh tukar ini kepada 44. So ini cara kedua. Beri jawapan dalam bentuk darjah dan minit. Ini pun boleh. So kita terima kedua-dua sebenarnya.
Okay. Dalam bentuk darjah atau dalam bentuk darjah dan minit. So, dua pun boleh ya. Okay. Kita sudah tahu jawapan dia. Lepas tu kalau kita nak cari X pula. Sebenarnya kita boleh tengok segitiga yang kecil ni. Segitiga yang kecil ni kita sudah ada satu sudut, ada satu sisi. Kita boleh cari sudut ini dengan senang. Caranya 180 yang ni 180 tolak 68 sebab dia garis lurus. So 180 tolak 68 kita dapat 112. Dapat sudut di situ. Kita tengok segitiga yang kecil tu. Ini 112. Ini 53.73. Ini panjang sisi 5.9. Nak cari X di bawah ni pula, kita cari sudut di atas dulu. 180 tolak kedua-dua tu. Bila kita tolak, kita dapat 14.27. Bila kita dapat sudut di atas tu, sekarang kita boleh guna petua sinus untuk cari X. So X bahagi dengan sin pada sudut yang bertentangan 14.27 sama dengan 5.9 bahagi sin 112. Kita boleh cari X. So X kita 1.569. Apalah ni. So itulah dia.